Okey. Masya Allah, sekarang kita nak buka buku kita lah pula ya. Kan tak terbaca buku ni. Tinggal lebih kurang 40 minit lagi. Okey, sekarang kita buka muka surat 155, bab yang ke-42. Kita sedang membacakan, Masya Allah, ramai rupanya yang sedang tengok live. Oh, nampak muka saya ya? Saya tengok sana je. Di FB lebih kurang 3,000, campur semua dan 3,500 lah lebih kurang. 3,500 lebih. Terima kasih. Okey, Masya Allah. Sekarang kita akan baca muka surat 155, bab yang ke-42, iaitu rancanglah kematianmu. Saya harap yang di FB tidak kurang. Nanti kita akan share amalan. Ada 7 amalan persiapan untuk berpindah ke alam barzah. Ada 7 amalan. Okey. Cuba kita baca. Duhai sahabat, benar kita tidak boleh memilih bila dan di mana akan mati. Tak boleh pilih, tak tahu ni kat mana ni. Dan bila waktunya kita akan mati. Namun kita boleh memilih cara bagaimana untuk mati. Bunyi macam pelik tu kan? Okey, rancanglah kematian sebagaimana kita rancang kehidupan. Kita kan merancang minggu depan nak pergi mana, rumah anak ni, rumah anak tu, minggu depan nak pergi kuliah mana. Kan kita rancang. Subhanallah. Jadi biarlah kita ada perancangan untuk menghadapi kematian. Seseorang itu akan mati berdasarkan apa yang dia cintai ataupun cara hidup sehariannya. Ini adalah kata-kata Imam Al-Ghazali. Kalau saat kita hidup, kita mencintai solat, insya-Allah mati dalam solat. Amin. Kalau hidup, cintakan sedekah, mati dalam perjalanan buat sedekah. Ataupun dalam proses nak sedekah, sangat mencintai sedekah. Jadi mungkin dia orang yang kurang solat sunat, tapi dia lebihkan masa dalam banyak bersedekah. Jadi tolong cari kekuatan masing-masing. Mustahil untuk kita kuat semua. Sebab kita ada masa dan kemampuan yang berbeza. Mungkin ada orang yang sangat mencintai puasa. Dia banyak solat sunat, puasa sunat. Insan kami tak tinggal. Hari putih tak tinggal. Solat puasa sunat tertentu tak tinggal. Puasa sunat Nabi Daud pula contoh. InsyaAllah dia mati dalam keadaan berpuasa. Ada orang sangat mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu dia mati membaca Al-Quran. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya nak cerita satu kisah. Hari tu saya dah cerita 2-3 kali di beberapa tempat. Kalau ibu-ibu dah dengar, saya minta maaf. Jadi yang dah dengar buat-buat macam baru dengar ya. Macam excited gitu. Okey, ni cerita tentang kematian seorang pakcik penjual durian. Dia bukan jual durian saja, dia jual juga buah-buah yang lain. Cerita ni bulan lepas. Saya rasa sebulan lebih lah. Saya singgah dengan suami. Musim durian bulan berapa? Bulan 7. Kan? Sekarang bulan 8. Saya rasa awal bulan 7 macam tu. Masa tu kan dah nak hujung. Jadi durian dah mahal semula. Saya ni kan nampak dah ada gerai durian. Tak jauh pun daripada rumah saya, tapi tak pernah singgah. Lepas tu saya cakap dengan suami, bang kita singgahlah beli durian. Tapi kita makan terus kat situ. Sebab jimat. Cukuplah sebiji bagi 2. Kalau bawa balik ke anak banyak. Yang penting budak-budak tak tahu. Kalau dia tahu barulah dia. Anak-anak adalah suka durian. Ini bukan pasal kedekut ya. Ada waktunya kita berjimat lah kan. Tapi teringin nak makan. Lepas tu tapi ada hikmahnya. Bila saya pergi situ, saya nampak ada meja. Saya kata, makcik boleh tak tumpang? Saya nak makan sini je berdua. Boleh. Dia pun sebenarnya meja dia duduk kan. Lepas tu tegulah ni. Lepas tu kan dia pun cam. Ni ustazah. Tapi saya tengok nama ya makcik. Saya ustazah ceramah tu lah. Yang suara kuat tu makcik. Kan. Suara tinggi tu. Lepas tu dia kata, ya saya cam ni ustazah ni. Okey. Lepas tu dia pun bagi air mineral, bagi kursi. Lepas tu kita pun makan durian. Hikmahnya dia datang. Saya tanya, makcik umur berapa? Umur dia 60 lebih. Kat 70 macam tu kan. 60 lebih. Lepas tu saya kata, tapi muka dia muda. Saya kata, ingatkan awal 50-an. Saya bukan puji saya saja, memang nampak muda. Dan badan dia sihat, kuat. Bertenaga. Lepas tu saya kata, pakcik, saya sebut macam ni pasal pakcik. Dia kata, pakcik dah meninggal 3 bulan lepas. Pakcik baru meninggal 3 bulan lepas.
Lepas tu saya tanya dia, saya kata macam mana makcik? Alhamdulillah, dia kata. Senyum je. Alhamdulillah, syukur pakcik meninggal. Bukan syukur pakcik meninggal. Alhamdulillah, syukur pakcik kau meninggal. Baik sangat. Elok. Makcik harap makcik boleh meninggal macam pakcik. Saya sebelum tu minta maaf, saya tanya dia dulu, apa rahsia makcik awet muda? Orang perempuan kan suka macam tu kan. Apa rahsia makcik awet muda? Dia kata, apa-apa pun alhamdulillah, apa pun syukur. Hari ni ustazah, dia kata masa tu kami sampai dekat pukul 1. Hari ni ustazah orang pertama datang. Buka daripada pagi. Memang dia buka awal. Walaupun kedai buah. Dia buka awal. Dia kata hari ni ustazah orang pertama. Alhamdulillah. Memang syukur je selalu. Bukannya, saya tanya makcik berniaga macam mana? Alhamdulillah ustazah orang pertama. Bukan macam ni lah ustazah orang pertama. Tak ada orang datang, tak ada mengungut. Alhamdulillah pagi ni sampai tengah hari ustazah orang pertama. Apa-apa pun syukur. Kalau kita mengeluh, dia kata kita dapat apa? Dapat pernah, dapat susah hati. Lebih baik syukur. Apa-apa alhamdulillah. Dan alhamdulillah pakcik meninggal baik, syukur. Lepas tu dia sebut. Ini yang saya seronok bila borak dengan orang tua. Dia kata alhamdulillah pakcik tak tinggalkan harta. Kami orang susah. Besarkan anak dengan jual buah. Dan buah ni bermusim. Kan kadang satu hari tak ada orang beli. Time orang tak gaji ke apa ke. Sebab ia bukan keperluan, dia tambahan saja. Dan lagi sekian-sekian buah buruk kita dah keluarkan. Habis begitu saja. Tapi pakcik kau tinggalkan ilmu yang sangat mahal. Ilmu yang sangat mahal. Dan ilmu tersebut membuatkan makcik boleh cari rezeki. Tapi kalau tinggalkan harta boleh habis. Tapi ilmu kekal selama-lamanya. Masya Allah. Orang tak belajar tinggi tapi cakap yang sangat bagus. Saya nak buat live dengan dia, masih tertangguh. Dia setuju saya nak buat live dengan dia, nantilah. Tengok minggu ni ataupun minggu depan. Jangan lambat-lambat kan. Tapi saya nak cerita macam mana suami dia meninggal. Dia cerita macam ni. Makcik dengan pakcik nak pergi ziarah anak bersalin dekat Perak. Saya tengok Perak ke mana? Kami naik bas. Bukan orang senang. Naik bas nak pergi ziarah anak. Daripada Seremban ni nak pergi ke Perak. Lepas tu makcik bawa nasi goreng, bekal masak siap-siap nak makan tengah jalan. Time orang berhenti, pakcik kau kira orang turun. Seorang-seorang dikira berapa orang. Makcik tanya, kenapa kira orang turun? Nak kira kot nanti ada orang tertinggal. Nanti dia kira lah balik orang naik berapa kan. Dia orang tak turun sebab ada bekalan. Masya Allah. Lepas tu pakcik kau elok makan nasi goreng apa semua. Tapi rupanya yang nak tinggal tu dia, bukan orang lain. Masya Allah. Lepas tu tak lama lepas makan, jalan bergerak, pakcik kata sesak nafas. Sesak nafas. Macam susah nak bernafas. Padahal tak ada sakit yang khusus berkenaan nafas. Lepas tu makcik suruhlah deba berhenti. Berhenti, lepas tu kami turun sampai bawah. Pakcik kau ucap 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lepas tu pakcik pergi. Subhanallah, Allahu Akbar. Bayangkan ibu-ibu sekalian. Nabi SAW bersabda hadis yang sahih. Man kana akhiru kalamihi. Barang siapa yang akhir kalamnya. La ilaha illallah. Ataupun apa-apa ungkapan menyebut nama Allah. Dakhalal jannah. Dia pasti masuk syurga. Dia kata ustazah pakcik tak ada sakit apa-apa. Elok makan nasi goreng. Tak ada nampak sakaratul maut. Maksud tak ada nampak sakitnya sakaratul maut tu. Apa? Macam tu je tanda pakcik kau. Boleh kira orang masuk apa semua. Lepas tu dia cuma cakap macam susah nak nafas lah. Bila turun tu dia sebut 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia pun tutup mata. Makcik ingat dia tidur ke, dia pengsan ke. Tapi itulah saat akhir dia. Dan kalimah terakhirnya adalah kalimah Allahu Akbar. Bila kita dengar cerita macam ni, apa yang main dalam minda kita? Apa amalan pakcik? Itu yang kita sebenarnya nak tahu. Penjual buah yang mungkin tak dipandang, tak masyhur, orang pun tak hormat, orang pun pandang lekeh mungkin. Tetapi rupanya dia dipandang oleh Allah, dia dipuji oleh para malaikat. Saya tanya makcik, naik bulu rambut saya masa tu, kita pun menangis. Saya kata makcik, apa amalan pakcik dapat kelebihan? Ucap sebut nama Allah. Ibu-ibu sekalian, hari ni orang buat kajian. Sangat sedikit persen umat Islam. Saya baca pernah kajian tu dikatakan 20 ke 30% saja orang Islam yang meninggal dunia, akhir perkataan dia Allah.
Yang ramainya sejam sebelum meninggal boleh baca Quran, boleh zikir, tapi nafas akhir tu berhenti dengan Allah. Ramainya sesak nafas, meninggal. Susah nak sebut, tak boleh nak keluar perkataan. Sebab itu nak dapat akhir nafas tu, yang Nabi sebut akhir kalimahnya, la ilaha illallah, ataupun apa-apa tak mampu sebut la ilaha illallah, mungkin sakit tenan, Allah. Dan ramai meninggal koma, ramai meninggal tidur, tak tahu dia sempat tak untuk sebut nama Allah. Ada yang meninggal sebab jatuh dalam toilet, tiba-tiba maksudnya serangan jantung, tak sedar. Wallahu alam. Jadi bila saya tanya amalan, dia kata, pakcik kau ni, benda yang makcik belajar dalam bab berniaga, dia banyak bagi kebaikan kepada orang. Kalau dia timbang, dia suruh kita lebihkan. Contoh orang nak beli sekilo, dia lebihkan sekilo lebih. Dia kata tak apa lebih dengan ni, jangan lebih pada kita. Lepas tu bila berniaga, tengok kalau nampak orang susah, bagi. Walaupun kami sendiri memerlukan, maksudnya dia pun orang susah. Tetapi dalam dia jadi orang susah, dia tak bagi alasan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan jangan sekali-kali menipu. Kadang-kadang jiran kata macam kami ni banyak duit sebab kadang beri-beri je ke jiran. Bukan sebab buah tu nak habis ke, nak rosak ke, tak. Tapi dengan niat sedekah. Dia kata banyakkan sedekah, pakcik tak ambil peluang, tak ambil kesempatan. Ada orang berniaga dikurangkan timbangan. Ini hukum dia haram, berdosa besar. Ini disebut dalam hadis Nabi. Banyak ancaman orang yang mengurangkan timbangan. Saya kadang-kadang bertegah juga pasal ni. Bila pergi beli durian, kita rasa macam kenapa macam tak logik lah. Balik timbang pula. Balik timbang memang kurang. Ada yang kurang, tak jujur. Sebab dia punya timbangan tu dia boleh adjust. Tali ke wallahualam, dia buat jadi ringan. Jadi bila timbang tu terus nampak berat. Jadi kadang-kadang pergi tegur, minta maaf, saya tak kisah saya balik, saya bayar macam ni. Tapi beratnya pada encik. Bukan berat di dunia pun tak berkat. Tak bahagia, tak tenang. Di akhirat lagi berat. Jadi dia kata, itulah dia kata antara amalan, dan pakcik banyak bersyukur. Sebab itu isteri ni bila suami yang soleh macam ni, apa-apa syukur. Apa-apa syukur je ustazah, Allah akan tambah rezeki. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi pakcik pun sama, makcik dapat ilmu tu daripada pakcik. Jadi kadang-kadang kita fikir nak dapat husnul khatimah ni bukan semestinya orang itu masyhur, orang itu hebat, orang itu banyak ilmu, orang itu alim ulama, orang itu sekian-sekian. Rupanya orang biasa-biasa, bila Allah nak beri kurniaan husnul khatimah dengan amalan yang istiqamah.